Dato' Yang Pertua, ini soal ringgit. Kita tahu bahawa negara kita mengimport banyak barangan daripada luar negara, termasuk bahan-bahan makanan, dan apabila nilai ringgit jatuh, kos barang yang kita import juga menjadi semakin mahal. Minta jalan. Saya nak tanya. Saya banyak lagi, Dato' Yang Pertua nak habis. Satu saja. Nanti satu dulu, saja. nanti biar saya habis. Satu saja. Bagi tak? Yang Muhammad Belum habis. Saya banyak tak habis masa. Bagi tak? Bagi tak? Itu soal nilai ringgit. Okey, tak apa. Kita tahu bahawa negara kita mengimport banyak barangan daripada luar negara, termasuklah bahan-bahan makanan. Dan apabila nilai ringgit jatuh, kos barang-barang yang kita import juga menjadi semakin mahal. Kerana itu rakyat mengeluh harga barangan keperluan harian semakin mahal. Beras mahal, bawang mahal, daging mahal, tepung mahal. Hampir semuanya mahal. Apabila rakyat mengadu harga barang mahal, ada menteri yang kata kita bukan beli barang guna US dollar. Ini menteri yang tak faham ekonomi mungkin, Dato' Yang Pertua. Dia tak faham bila nilai ringgit ini jatuh, barang-barang yang kita import akan menjadi lebih mahal. Ini yang dikatakan ialah imported inflation. Kerana itu, inflasi keseluruhan secara bulanan terus menunjukkan kenaikan. Saya tak payah sebut, ini dah pun diulang selalu oleh rakan-rakan saya dalam dewan ini. Dalam keadaan rakyat berhadapan dengan masalah kenaikan harga barang dan peningkatan kos sara hidup, mereka juga berdepan dengan kenaikan cukai SST 8%, termasuk bagi penggunaan elektrik melebihi 600 kilowatt. Dan selain itu, cukai SST 6% juga dikenakan terhadap perkhidmatan logistik seperti perkhidmatan penggudangan, penghantaran freight, perkhidmatan pelabuhan, perkapalan, penerbangan dan lain-lain yang berkaitan dengan rataian bekalan. Dan saya pasti pengenaan cukai SST 6% untuk perkhidmatan logistik ini akan menyebabkan kenaikan kos operasi perniagaan yang tentu sekali akan menyebabkan kenaikan harga barang. Jadi nasib rakyat negara kita ialah sudah jatuh ditimpa tangga. Sudahlah barang agak mahal harganya, kadar cukai yang dinaikkan yang pasti menyebabkan kos barangan dan perkhidmatan menjadi semakin mahal lagi. Dan pada masa yang sama, ada dikatakan pencen penjawab awam pun nak dihapuskan, perbelanjaan kesihatan dipotong dan subsidi ditarik balik. Kerajaan nampaknya tidak mengambil kira secara holistik bebanan yang ditanggung oleh rakyat dengan keputusan untuk menaikkan kadar cukai dan lain-lain kenaikan. Seolah semuanya dilonggok ke atas rakyat tanpa ada strategi jaringan keselamatan sosial yang menyeluruh ataupun dasar jaringan keselamatan sosial yang menyeluruh. Semalam saya baca kenyataan seorang timbalan menteri yang mengingatkan peniaga yang perniagaannya tidak terbabit dengan kenaikan cukai SST supaya tidak menaikkan harga. Dia sebut antaranya ialah peniaga makanan. Ramai juga Bumi Putera yang berniaga. Ya, betul sektor makanan dan juga minuman tidak terbabit dengan kenaikan cukai SST kepada 8%. Tetapi katakanlah peniaga itulah peniaga jual nasi campur. Dengan cukai SST 6% dikenakan untuk perkhidmatan logistik, kos pengangkutan bagi daging, ayam, ikan, sayur dan lain-lain lagi pastinya juga akan meningkat. Dan kalau kos barang ini meningkat, takkanlah Dato' Yang Pertua peniaga nasi campur nak jual nasi dengan harga yang sama seperti sebelum ini. Jadi secara logiknya pastilah mungkin jual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Jadi adakah kerajaan pada hari ini faham kesan kenaikan cukai ini terhadap keseluruhan rantaian bekalan yang akhirnya menyebabkan hampir semua barang naik dan kesannya ditanggung oleh rakyat jelata? Ini belum masuk lagi cadangan rasionalisasi subsidi petrol dan diesel yang dikatakan akan dilaksanakan juga pada tahun ini. Kalau dilaksanakan, saya 100% yakin bahawa semua barang perkhidmatan akan naik harga dan kita akan lihat lebih ramai
lagi rakyat akan sengsara. Sampai ada yang nak membunuh diri pun ada, Datuk dan Ketua. Dan oleh sebab itu, saya minta kerajaan supaya kaji dengan lebih teliti rancangan rasionalisasi subsidi petrol dan diesel ini. Adakah ia sesuai dilaksanakan pada masa ini ketika rakyat sedang berdepan dengan kenaikan harga barang dan kenaikan barang berbagai jenis cukai yang amat membebankan mereka? Mungkin elok kerajaan tangguhkan dahulu rancangan rasionalisasi subsidi petrol dan juga diesel ini buat sementara waktu. Saya faham beban fiskal yang ditanggung oleh negara kita akibat jumlah subsidi yang besar. Tetapi pada masa yang sama, adakah kita rela melihat rakyat menanggung sengsara dalam keadaan mereka sudah pun terbeban dengan pelbagai masalah yang berkaitan dengan tekanan kos sara hidup dan kenaikan cukai ini?